Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bersama kembali untuk pembelajaran sains tahun 4. Cikgu macam biasa, cikgu akan buat menggunakan YouTube supaya awak boleh ulang tengok. Kalau tak faham, boleh ulang. Kita akan sambung pembelajaran yang lepas, iaitu memahami kemahiran proses sains. Seperti yang kita belajar pada hari Isnin hari itu, kita telah belajar apakah itu memerhati. Nampak di sini memerhati. Memerhati ialah menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek atau fenomena. Kita tengok gambar yang pertama ialah telinga. Telinga untuk mendengar. Kita boleh dengar. Kita boleh memerhati dengan mendengar apa saja yang berlaku di sekeliling kita. Contohnya ada bunyi ambulan kan. Kita tengah bawa kereta, tiba ada bunyi ambulan. Jadi kita dah tahu di belakang ada satu kecemasan sedang berlaku. Ambulan nak lalu. So kita siapa-siapa yang bawa kereta tu ketika itu dia akan ketepikan kereta dia supaya ambulan boleh lalu. Pernah berlaku seperti itu tak dalam kehidupan awak? Pernah kan? Bagus. Jangan kita pentingkan diri, kita tak bagi ambulan terlalu. Mati orang dalam tu, kesian dia. Yang kedua, kita tengok ialah mata. Mata ialah satu anugerah daripada Tuhan yang sangat penting kepada kita. Kita boleh memerhati gunakan mata. Kebanyakan benda yang kita perhatikan ialah menggunakan mata. Kita boleh tengok tu, kita boleh tengok ini. Contohnya ada kereta yang laju. Kalau kat atas jalan raya kita boleh tengok ada satu kereta tu laju je. Ada satu kereta tu slow je, slow and steady je. Ada satu lagi terlalu perlahan. Antara lori dengan kereta. Siapakah yang lebih laju? Mestilah kereta. Betul tak? Bagus. Seterusnya kita akan sekejap cikgu nak cakapkan. Seterusnya ialah mulut. Di dalam mulut ada lidah. Lidah tugasnya ialah untuk merasa makanan lah. Rasa masam, rasa pahit, rasa manis dan rasa pasam. Last sekali ialah masin. Semua tahulah mulut. Yang keempat ialah hidung. Kita tengok atas ni pula. Hidung untuk menghidu atau membau. Bau, macam-macam bau kita boleh bau. Kita boleh perhatikan macam-macam bau. Bau busuk, bau wangi. Selain bau busuk, bau wangi, kita boleh mengesan bau asap. Jika kebakaran, kita boleh tahu bau asap. Jika ada bau gas di dapur, kita cepat-cepat buka tingkap semua. Jangan petik api dia pula meletup satu dapur tu nanti. Faham? Dan last sekali ialah dia tunjuk gambar tangan dekat sini. Nampak ni? Tangan ni untuk apa? Tangan ni sebenarnya ialah kulit. Di atas tangan kita ni ada kulit. Kulit ni yang akan menyentuh sentuhan. Kita maksud seterusnya. Memerhati. Cara untuk memerhati dengan betul. Pertama ialah menggunakan deria dengan berkesan. Kalau guna mata, kita lihatlah elok-elok. Jangan ada mata tapi kita tak perhatikan dengan betul. Contohnya, ada kereta. Ada dua kereta. Satu kereta laju dan satu kereta perlahan. Kita mesti gunakan mata untuk perhatikan apakah ciri-ciri kereta itu. Apakah kelajuan kereta tersebut? Apakah warna kereta tersebut? Itu kita boleh perhatikan. Kalau kita guna telinga kita untuk perhatikan kereta, ada tak exhaust kereta tu bising ke perlahan? Kalau bising selalunya lajulah. Macam itu. Nombor 2.
Kenal pasti ciri umum sekumpulan item, ciri yang ganjil atau mempunyai kelainan. Okey, kita tengok. Kereta ada 3 biji kereta yang sama. Contohnya Myvi. Pro 2 Myvi. Okey. Satu kereta tu exhaust dia bunyi bunyi kuat. Boom boom boom. Okey. Lagi dua kereta exhaust yang biasa. Okey, itu dia ganjil, faham? Selalunya kereta yang baru keluar berkilang, exhaustnya kecil, biasa je kan? Tetapi ada kereta yang Myvi juga, tapi exhaust dia besar. Dia dah tukar exhaust dia. Okey, itu menjadi sesuatu yang ganjil, faham? Okey. Lagi selain pada tu contohnya ialah apa lagi contoh yang sesuai untuk murid sekolah? Pensel. Contohnya pensel. Semua pensel di dalam pensel box seorang murid ni ialah pensel dia punya mata dia berwarna hitam. Tetapi ada satu pensel yang matanya berwarna biru ataupun kelabu lah. Okay. Itu ialah sesuatu yang ganjil, mempunyai ciri yang ganjil. Okey. Yang ketiga, memerihalkan perbezaan. Okey. Kita tengok pensel tadi pun kita dah tahu dah berbeza. Warna dia panjang ke pendek ke. Dia punya panjang pendek, warna. Lepas tu dia punya jenama pun kita boleh bezakan. Dan apa yang berlaku selepas akhir eksperimen tersebut. Dan akhir sekali ialah menggunakan alat bagi membantu deria untuk membuat kajian terperinci. Okey, kita teruskan. Okey, topik kita hari ini sebenarnya ialah mengelas. Tadi kita ingat kembali. Okey, sekarang ialah mengelas. Apa maksud mengelas? Mengelas ialah menggunakan pemerhatian untuk mengasing. Ingat, mengasing. Dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. Okey, contohnya dekat sini dia bagi contoh. Ada dalam gambar ni, ada banyak benda dalam gambar ni. Okey, dekat sini sekumpulan ini ialah apa? Manusia. Dia dah kumpulkan manusia duduk dekat sini. Contohnya dekat zoo negara. Pernah pergi zoo negara? Okey, dekat zoo negara kita boleh tengok ramai manusia. Nampak ni manusia, ramai manusia dekat zoo negara. Sekarang tak adalah, sekarang PKP, tak boleh pergi pun. Okey, kalau tak ada PKP, ramai orang yang pergi ke zoo negara. Dan yang kedua yang ada di zoo negara ialah apa benda ni semua? Tumbuhan. Tumbuhan dekat zoo negara penuh dengan pokok. Kenapa penuh dengan pokok? Siapa tahu? Sebab sebagai tempat hidup haiwan yang ada dekat zoo tersebut. Okey, dan last sekali bila kita pergi zoo mestilah ada benda-benda ini, iaitu haiwan. So, kenapa dia kumpulkan manusia dekat sini, tumbuhan dekat sini dan juga haiwan dekat sini? Kenapa? Kenapa dia tak cantumnya manusia kat sini, manusia kat sini, ada haiwan tepi dia, tak ada pokok-pokok tepi dia? Kenapa? Inilah dia apa yang dimaksudkan dengan mengelas. Mengelas ni kita masukkan ikut kategori dia lah. Kalau manusia duduk kat tempat manusia aja semua. Kalau tumbuhan je semua. Dan kalau haiwan saja semua. Ada faham? Okey, bagus. Mengelas. Tengok dia punya penerangan dia. Mengumpul dan menerangkan ciri-ciri berdasarkan sifat sepunya yang digunakan untuk pengelasan. Mengelas juga ialah mengumpul objek-objek dalam pelbagai cara sehingga peringkat terakhir. Okey, masuk peringkat terakhir tu inilah. Peringkat terakhir, manusia, tumbuhan dan haiwan. Okey. Okey, kita akan baca dekat sini, dekat buku teks. Okey, semua tak ada buku teks lagi, betul? Okey, jadi cikgu akan tayangkan buku teks kita. Okey. Ini kemahiran saintifik.
Okay, kita tinggalkan yang ni. Kita masuk muka surat nombor 2. Okay, kemahiran proses sains. Masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains? Sekejap, besarkan sekejap. Besarkan. Nak besar lagi? Okay, nampak dah semua? Masihkah kamu ingat akan kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari sebelum ini? Kemahiran proses sains membantu kita memahami objek dan persekitaran secara saintifik. Mari kita ikuti kisah di bawah. Ingat, cikgu dah kata hari Isnin hari itu, kemahiran saintifik ni sentiasa kita lakukan dalam kehidupan harian kita. Ingat ya, sentiasa kita lakukan. Cuma kita tak perasan benda tu ialah kemahiran saintifik. Kita tak adalah fikir, oh ini kemahiran saintifik. Bukan. Kita tak fikir macam tu. Sebenarnya bila kita buat eksperimen, semua benda tu pernah berlaku pada diri kita. Pernah berlaku. Okey. Tengok budak perempuan ni kata apa. Sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari, semakin banyak. Lelaki ni, baunya pun tidak menyenangkan. Maksudnya busuk lah. Okey, mereka berbincang tentang cara untuk melupuskan sampah tersebut. Melupuskan tu apa? Melupuskan tu nak hilangkan sampah tersebut dari tempat tu. Okey. Okey, bawah sikit. Okey. Apakah yang kita boleh buat dengan sampah sarap ini? Bagaimanakah kalau kita kitar semula sampah sarap ini? Bagus cadangan itu. Tapi kita kena asingkan sampah sarap ini dahulu mengikut jenisnya. Okay, tengok budak perempuan ni. Saya kumpulkan barang-barang kertas. Saya kumpulkan barang-barang kaca. Saya kumpulkan barang-barang logam seperti tin minuman. Okay, last kali yang color kuning sikit ni. Botol-botol plastik boleh berikan kepada saya. Okay, nampak tak dekat sini? Okay, kita kecilkan balik sikit supaya awak nampak. Okay. Dekat dalam gambar yang pertama ini, oh tak boleh ya. Ini gambar gambar yang atas sekali ini, dia dah sedang pemerhatian. Dia memerhatikan guna apa? Guna mata dan juga guna hidung sebab dia kata bau busuk. Dan mata sebab dia nampak sampah tu makin lama makin banyak. Okey. Kemudian bila dekat bawah ini, okey, dia kata dia nak asingkan. Bila dia cakap asingkan je, itu ialah mengelas. Okey, dia kelaskan sampah-sampah ini sampai peringkat akhirnya kita boleh dapat yang pertama ialah kertas, sampah kertas. Yang kedua ialah sampah kaca. Dan yang ketiga ialah sampah logam, iaitu macam tin minuman, besi. Dan akhir sekali ialah botol plastik. Semua benda ni kita boleh kitar semula. Okey. Nampak semua? Okey, kita teruskan. Kita timbang tin aluminium ini dahulu sebelum jual. Tin aluminium ini kami beli dengan harga RM4 sekilogram. Saya ramalkan kita akan memperoleh RM8 hasil jualan tin aluminium sahaja. Siva, mengapakah kita perlu tanam semua sisa makanan ini? Siva cakap apa? Supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Betul alasan kamu itu. Baunya pun akan hilang selepas ditanam. Akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Okey. Dekat sini, tadi kita dah belajar dekat atas ni ialah mengelas, betul? Okey, bagus. Dan kita akan pergi ke nombor 3. Mana nombor 3 tadi? Dia hilang. Okey. Mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor ni senang cerita apa-apa yang kita boleh ukur dan kita boleh gunakan nombor untuk cerita pasal dia tu ialah mengukur dan menggunakan nombor. Seperti ini, nampak ni. Dia kata RM4 sekilogram, dia ramalkan kita boleh dapat RM8. Inilah mengukur dan menggunakan nombor. Faham semua?
Okey, sebab dia cerita pasal nombor dan dia melibatkan nombor dekat situ. Jadi, dan dia boleh ukur. Berat ni sekilo dapat RM4. So, dia rasa dekat sini berapa kilo kalau RM8? Mestilah 2 kilo. 4 kali 2 sama dengan RM8. Faham? Okey. Yang ketiga, yang keempat, membuat inference. Inference ini ialah membuat kesimpulan awal. Dia cakap kenapa benda tu jadi. Awak rasa kenapa benda tu jadi? Okey. Faham? Membuat kesimpulan awal yang munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan suatu peristiwa atau pemerhatian. Tapi selalunya benar lah. Okey. Contohnya, ini dia punya cerita dia. Dia tanya kenapa kita perlu tanam sisa makanan ini. Siva fikir. Siva rasa supaya sisa makanan ini dapat mereput di dalam tanah. Dia cakap sisa makanan dia akan boleh mereput, dia fikir. Jadi bila tanam dalam tanah, dia akan mereput di dalam tanah. Dia tak adalah mereput dekat tepi jalan. So dia akan menyebabkan bau busuk bila mereput, betul? Okey. Lepas tu siapa nama perempuan ni tadi? Cikgu pun tak ingat nama dia. Betul alasan kamu itu. Baunya pun ikan hilang selepas ditanam. Okey, faham? Dekat sini Siva telah bagi inference dia. Dia bagi alasan kenapa kena tanam. Kenapa bila orang tu tanya kenapa kena tanam, dia bagi alasan supaya boleh mereput di dalam tanah. Okey, faham? Okey. Meramal, membuat jangkaan awal tentang satu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman lalu atau berdasarkan data. Okey. Dekat sini dia telah meramal. Saya ramalkan. Nampak? Saya ramalkan kita akan memperoleh RM8 hasil jualan tim minuman saja. Dia ramal. Tak semestinya betul ramalan. Tetapi itu yang kita boleh agak apa yang akan berlaku. Contohnya, contoh lain lah selain pada cerita tin ni. Contohnya awak sidai baju dekat luar, dekat bawah cahaya matahari. Tiba-tiba awak tengok dekat awan jauh tu dah hitam dah gelap dah kelabu pekat dah dekat hitam dah. Okey, lepas tu apa ramalan kamu? Cuba boleh bagi tahu cikgu apa ramalan kamu? Mesti awak nak jawab hari nak hujan, betul tak? Okey, bila hari nak hujan, awak akan cakap, "Ish, dia nak hujan dah ni." Bila awak cakap, "Ish, ini nak hujan ni." Itulah ramalan kita, itulah ramalan kamu. Faham? Benda tak jadi lagi, tapi awak macam dah tahu dah benda tu akan jadi. Faham? Okey, itulah ramalan. Okey. Okey, last sekali ialah akhirnya kita berjaya membersihkan kawasan ini. Okey, dia tanya, berdasarkan situasi di atas, senaraikan kemahiran proses sains yang telah digunakan oleh mereka. Okey, apakah kemahiran proses sains? Yang pertama sekali ialah memerhati. Okey. Yang kedua ialah mengelas. Ni nampak gambar ni, semua ini ialah mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Dan dalam gambar yang sama kita ada meramal. Faham? Dan yang kelima ialah membuat inference. Okey, ada 5 kemahiran proses sains di dalam gambar ini. Okey. Okey, jadi selepas cikgu terangkan dekat sini, mana tadi Okey. Kita tengok dekat sini. Uish, kecilnya. Bila besar jadi pecah. Okey. Lembaran kerja ini cikgu berikan untuk kemahiran proses sains mengelas. Dia tulis dah kat sini pengelasan haiwan, okey. Dah nampak dah kemahiran proses mengelas. Jadi tengok arahan dia. Kelaskan haiwan di bawah mengikut organ pernafasan yang betul. Organ pernafasan maksudnya organ dalam badan dia. Yang pertama
Okey. Peparu. Tulis peparu dekat sini. Paru-paru ataupun peparu. Yang kedua ialah insang. Insang. Yang ketiga ialah apa? Yang ketiga ialah liang trakea kan? Trakea. Dan yang keempat ialah apa? Ada haiwan apa lagi kat sini? Perparu, insang, liang trakea tu. Ada 3 je. Okey, kenapa dia bagi 4 ya? Kulit lembap ada. Kulit lembap ada. Okey, ini adalah cacing. Okey. Kulit lembap. Okey, nyatakan organ pernafasan yang digunakan di setiap kumpulan. Tulislah organ pernafasan dia kat atas dan tulis nama haiwan tersebut dekat dalam ini. Ini cikgu akan sertakan di dalam pada GC kamu. Okey. Terbaik. Boy terbaik. Okey, cikgu pangkah yang ni. Dan kemudian ada lagi latihan mengelas. Okey, yang kedua ialah kelaskan haiwan-haiwan di bawah berdasarkan litupan badannya. Litupan badan tu maksudnya apa yang ada dekat atas badan dia. Sama ada bulu ke, benda apa ni? Ini ialah cengkerang ke, ataupun bulu pelepah ke, ataupun sisik macam ikan ni. Jadi masukkan, tulis bulu, macam beruang ni salah bulu, betul? Bulu, tulis. Bukan bulu. Tulis beruang. Siput babi dekat mana? Burung dekat mana? Orang hutan dekat mana? Okey? Okey guys. Okey girls. Okey? Okay, bagus. Dua soalan ni akan cikgu sertakan di dalam Google Classroom. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh belajar walaupun gunakan YouTube ni. Cikgu rasa YouTube lebih bagus daripada bukan Telegram, apa benda tu? Google Meet. Google Meet dia terlalu fix masa dia. Okey. Okey, sekian. Terima kasih. Bye bye semua.